Perikatan Nasional kini menjaja naratif murahan. Hari ini, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin didakwa atas pertuduhan ketujuh di Mahkamah Session berhubung kes menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM5 juta Januari tahun lalu. Bekas Perdana Menteri itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Rozila Saleh. Mengikut pertuduhan, Mahyadin didakwa selaku Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menerima wang itu daripada Bukhari Equities yang berhad yang dimasukkan ke akaun M-Bank milik parti berkenaan. Kesalahan didakwa dilakukan di M-Bank Cawangan M-Corp Mall, Jalan Persiaran Barat, 7 Januari 2022. Pertuduhan terhadap Ahli Parlimen Paguh itu dibuat mengikut Seksyen 4-1-B, dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau AMLA TFPUAA yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun dan boleh didenda tidak kurang 5 kali jumlah suapan atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Jumaat lalu, Mahyadin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan rasuah yang berjumlah RM232.5 juta dan 2 pengubahan wang haram sebanyak RM195 juta antara tahun 2020 hingga 2022 yang lalu. Maka keluarlah naratif low class ciptaan PN yang kononnya pendakwaan yang berlaku ke atas pengerusi mereka sebagai alasan untuk menutup kegagalan kerajaan hari ini. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin mendakwa kerajaan hari ini hanya mencari alasan untuk menunjukkan kehebatan dengan menjadikan Mahyadin sebagai mangsa pertama. Katanya kerajaan perpaduan semakin tertekan dan risau akan menimbulkan kemarahan rakyat memandangkan tiada sebarang perubahan yang dilakukan dalam pentadbiran kerajaan. Semuanya sama, belanjawan 2023 pun salin dan tampal, copy and paste sahaja. Rakyat harap kerajaan dapat buat yang terbaik. Jadi kalau macam ini perlulah cari alasan. Orang bila dia sudah gagal tetapi mahu nampak diri hebat, perlu cari kesalahan orang lain. Jadi mangsa pertama mereka adalah bekas Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan seperti dipetik media. Dia berkata demikian ketika berucap dalam penggulungan sempena Perhimpunan Agung Bersatu di Menara PGRM. Sekejap, Mahyadin berdepan 6 pertuduhan salah guna kuasa untuk rasuah berjumlah RM232.5 juta dan kemudian pengubahan wang haram sebanyak RM195 juta. Juga didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram, wang berjumlah RM195 juta yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu. Adakah pembangkang masih menganggapnya sebagai drama ciptaan kerajaan untuk menutup kegagalan? Cuba pihak pembangkang, terutamanya Razzie Jidin, senaraikan antara kegagalan yang dimaksudkan sehingga kerajaan perpaduan perlu mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mencipta drama pendakwaan terpilih Presiden Bersatu itu sebagai galang ganti untuk menutup kelemahan. Pelik sungguh, mengapa pimpinan Bersatu dan Mahyadin sendiri perlu mengeluarkan kenyataan sedemikian yang dilihat umpama naratif murahan meminta simpati rakyat, kononnya beliau dizalimi. Prinsip kedaulatan undang-undang ditolak ke tepi oleh Mahyadin dan sekutunya seolah-olah negara Malaysia terlalu hina pada pegangan rule of law. Jawab sahaja pertuduhan di mahkamah. Jika anda tidak bersalah, maka akan dibebaskan. Untuk melalak di sana sini, jika hanya ingin meraih simpati kononnya Mahyadin paling tersakiti, lupakanlah. Ia memalukan sebagai seorang bekas Perdana Menteri. Oops, lupa. Hampir terlupa. Inilah antara entiti yang bertanggungjawab dalam mencipta langkah Sheraton pada awal tahun 2020 yang lalu sehingga mengheret negara ke lembah tandus kestabilan politik sehingga 32 bulan. Tebuk atap yang dilakukan menyalahkan bahawa demokrasi ketika itu dibogelkan dan diperkosa. Parlimen menjadi tugu bersejarah sepanjang darurat ciptaan bapa perutusan khas ini bersama gerombolan kaki lompat dan pengkhianat.
Di situ, kita sebagai rakyat dapat melihat bahawa prinsip rukun negara hanya menjadi bola yang ditendang ke sana dan kemari di gelanggang perlembagaan kerajaan tebuk atap yang didukung Perikatan Nasional. Dan sekarang ini, naratif kononnya Mahyadin teraniaya dan dizalimi dijaja umpama kuih RM5 demi meraih simpati para penyokong dan membangkitkan kemarahan rakyat. Maaf cakap, kepada Razi Jidin, mengheret pemimpin politik yang terpalit rasuah sebesar itu ke muka pengadilan adalah satu perubahan yang sangat hebat demi sebuah negara berdaulat. Rakyat bukan bodoh.